رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Kasih Musi Majlis Fadil Ngurusi Komplek Islam Darul Faizin Fadil Ustaz Jeffrey Abu Bakar, yang berhormat Datuk Sabrina bin Maknur, Tuan Fadil Dr. Sofian bin Yusof, Tuan Inspektor Mustafa, Cik Muhammad Syafiq Farid, dan seluruh muslim-muslimat yang hadir pada petang yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati dan merahmati kita sempena kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Tuan-tuan dan hormati sekalian, mungkin kita dah dengar dan selalu dengar tentang kelebihan dan kehebatan bulan-bulan yang sedang kita berada sekarang ini. Cuma pada hari ini kita tazkirah semula. Kita mengingati semula tentang bulan ini. Dan menjadi sunnah Nabi SAW. Apabila nak masuknya bulan Ramadan, Nabi SAW akan bagi khutbah khusus kepada para sahabat, supaya para sahabat tidak lalai dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dihormati sekalian, bila tiba bulan Ramadan, orang akan sebut 3 benda. Yang pertama, Ramadan. Yang kedua, Lailatul Qadar. Yang ketiga, Quran. 3 benda ni tak boleh pisah. Ramadan, Lailatul Qadar, Quran. Tapi Tuhan punya Ramadan itu ialah Quran. Kalau bukan sebab Quran, tak ada Ramadan. Kalau bukan sebab Quran, tak ada Lailatul Qadar. Bahkan bulan yang Allah Ta'ala sebut nama dalam Al-Quranul Karim, satu, bulan Ramadan. Bulan lain Allah Ta'ala tak sebut. Bulan-bulan Islam. Kita tak jumpa Syawal dalam Quran. Kita tak jumpa Zulqaidah dalam Quran. Kita tak jumpa Rejab dalam Quran. Kalau Allah Ta'ala sebut pun, Allah sebut secara umum. Syahrul Haram. Bulan-bulan mulia. Bulan Rejab, Zulqaidah, Zulhijjah, sebut secara umum. Tapi satu bulan sahaja namanya Allah Ta'ala sebut terus nama dia. Syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran. Bulan Ramadan. Sebab tu Allah Rahim Turun Aziz dulu, dia selalu nasihat kita, tegur kita supaya jangan panggil bulan puasa, panggil bulan Ramadan. Kita suka lekat tabiat panggil bulan puasa. Bulan puasa bazar, tak panggil bazar puasa pula, bazar Ramadan. Kemah. Tang bazar tu pandai panggil bazar Ramadan, tak panggil bazar puasa. Nah itu. Kerana bila kita sebut Ramadan, dalam Ramadan itu ada banyak benda. Bulan Ramadan itu salah satunya puasa. Tapi bukan puasa saja. Bulan Ramadan, bulan Qiyamul Lail. Bulan Ramadan, bulan Quran. Bulan Ramadan, bulan sedekah. Bulan Ramadan, bulan menjamu orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Yang ni budaya ni tak jadi sangat pada tempat kita. Masjid Surau masih lagi, kalau kita tengok dalam media sosial hari ini, iklan jamuan untuk berbuka puasa. Kadang-kadang tu tulis rayuan jamuan untuk berbuka puasa. Sebab kita tak lagi atau fastabiqul khairat, berebut-rebut untuk buat khairat khasnya bulan Ramadan ini. Tak macam di negara-negara Mesir ke, macam di Mekah sendiri, orang berebut nak bagi sampai tak ada orang nak makan. Ada. Lah ni nak kena sebut. Minta supaya orang taja, minta supaya orang derma, minta supaya bagi. Kerana mungkin kepahaman kita tentang kelebihan beri makan orang buka puasa ni. Kalau kita fikir, tahu, kita ni kena bagi orang makan harta kita di bulan Ramadan ini. Tak bagi rugi. Harta kita kerja penat-penat, kita aja penat-penat,
Kita kena bagi orang makan harta kita. Kata Nabi, kalau kamu menjamu orang berbuka puasa, menjamu orang berpuasa untuk berbuka puasa, kamu akan dapat 3 benda. Yang pertama, Allah ampun dosa kamu. Dosa Allah ampun. Yang kedua, makanan tu jadi benteng daripada api neraka. Kita kena buat benteng. Antara benteng penyekat kita daripada api neraka, kita menjamu orang berpuasa untuk berbuka puasa. Yang ketiga, bila kita jamu orang buka puasa, sebanyak mana orang yang berpuasa makan makanan kita, kumpul pahala mereka banyak mana, banyak tu juga diberi kepada kita. Kalau harap kita seorang, macam kita seorang sajalah. Tapi kalau kita menjamu orang berbuka puasa, maknanya pahala-pahala orang buka puasa tu banyak mana, wallahu alam, Allah Taala je tahu. Banyak itulah Allah Taala kurniakan kepada kita. Dan kata Nabi, siapa-siapa menjamu orang, siapa yang memberi minum orang yang berpuasa untuk berbuka puasa dengan minuman yang dia bagi, minuman itu Allah Subhanahu Wa Taala ganti dengan air kolam Kausar, yang ketika berada di padang mahsyar tidak ada minuman, hanya ada minuman air kolam Kausar saja. Siapa-siapa dapat minum air kolam Kausar, dia tak dahaga selama-lamanya sampai masuk syurga. Air kolam Kausar ni duduk di mahsyar. Tak ada minuman apa pun tak ada dah. Ada satu tu je, Kausar. Antara sebab boleh minum air kolam Kausar, dia menjamu orang berpuasa untuk berbuka puasa dengan minuman dia. Sebab tu orang-orang beriman dia berebut-rebut nak bagi. Bahkan kita punya kena ucap terima kasih kalau orang mau makan harta kita. Makan nasi yang kita bagi, makan kuih yang kita bagi, makan kurma yang kita bagi, minum minuman yang kita sediakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih ada masa lagi untuk kita pastikan supaya orang makan makanan kita. Tuan-tuan dan sekalian, saya berasa nak cerita peribadi, tak apalah, panggil. Tahun lepas, selepas Ramadan, lepas Ramadan, anak saya kemalangan. Accident. Teruklah juga. Doktor kata harapan tinggal 5% lah. Daripada hospital Seberang-Jaya masuk ke hospital besar Pulau Pinang, 2 minggu tak bergerak apa, koma. Mata tak buka, apa benda tak bergerak. Itu. Sengap duduk. Duduklah ICU 2 minggu. Lepas tu pergi PKP, tak boleh nak bergerak pergi ke mana. Saya sembahyang hajat sama kawan-kawan dia dan budak-budak. Mahat tak ada lah, sembahyang hajat. Saya fikir saya nak berdoa pada Allah Ta'ala ni nak bertawassul dengan apa? Nak bertawassul dengan apa? Supaya anak saya ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembuhlah. Saya mengajak 20 tahun lebih lah. Nak murid ada, merata. Buka nahdah, ada semua. Saya tak nampak tu semua. Hak saya ceramah, saya kuliah, saya tak nampak semua. Saya nampak, saya ingat, setiap kali sembahyang hajat dalam sujud saya minta pada Allah, ya Allah, baru ni bulan Ramadan. Maknanya lepas Ramadan. Ya Allah, baru ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan, memang sejak daripada dulu lagi saya bulan Ramadan, saya masak. Orang bagi duit, untuk buka puasa saya masak. Saya masak kanji. Tak tahulah sedap tak sedap, makan api lah. Bila ustaz masak ni, berani dia berkata tak sedap. Nama panggil, saya masak kanji, saya buat apa dia lauk, saya buat apa semua. Pukul 3 petang biasa saya duduk dapur. Sampai kadang-kadang pukul 7 balik. Masak ni letih. Main api apa semua ni. Saya sebut dalam doa saya kata, ya Allah, anak aku sakit. Tak bergerak tak apa. Sujud pada Allah, ya Allah, baru ni bulan Ramadan, aku masak jamu orang berpuasa untuk berbuka puasa. Aku mohon padamu, ya Allah, kalaulah aku buat ni benda baik, menjamu orang buka puasa, menjamu orang berpuasa untuk buka puasa, kesembuhlah anak. Yang tu je saya minta. Ulangkan yang tu. Ulang yang tu. Biasanya kadang-kadang saya ulang, ya Allah, baru bulan Ramadan pun ni saya duduk menyala di tiang. Masa saya baca Quran. Ada. Saya baca Quran. Lepas tu saya jamu orang berpuasa untuk buka puasa. Dengan berkat, ya Allah, saya jamu orang buka puasa untuk buka puasa ni, ya Allah.
sembuhlah anak saya. Tuan-tuan tahulah ada anak duduk di ICU koma. Ada koma. Itu doa saya. Doa saya. Walaupun kalau nak sebut, banyak-banyak benda boleh sebut lah. Ceramah lah, kuliah lah, jaga ma'had lah, buka tahfiz lah, buka pondok lah, buka apa semua. Saya rasa tak apalah yang tu. Saya pilih, saya nak bertawasul dengan saya jamu orang berbuka puasa. Saya pilih nak bertawasul dengan yang tu. Bukan duit saya pun, duit orang bagi, tapi saya masak. Saya masak. Sehari bila sujud, saya begitulah. Itu. Lepas saya berdoa, hati saya minta begitu, ya Allah, aku hamba-Mu yang doa lemah ini, setiap kali bulan Ramadan saya jamu orang berbuka puasa. Dengan berkat saya masak, saya jamu buka puasa, ya Allah, sembuhkan anak saya. Saya berdoa terus hari yang ke-14. Doktor panggil saya pergi ke hospital. Sampai-sampai tengok, saya tengok dia celak mata. Dia celak mata. Dia angkat tangan. Alhamdulillah terus perjalanan sembuh dia sembuh. Alhamdulillah lah ni sembuh banyak lah. Boleh berjalan, boleh buat kerja sendiri, boleh apa semua dah. Setahun dah. Saya ingat, saya dalam doa saya, itu saya minta. Saya menjamu orang berpuasa untuk berbuka puasa. Saya rasa itu. Saya kata gitulah. Jahat kita ni banyak benda. Baik kita pun mungkin ada banyak benda. Kita main tahajud, kita baca Quran, kita mengajak, kita berkuliah, kita bersemua. Tapi saya memilih bertawasul. Kerana baru lepas Ramadan, saya memilih bertawasul benda begitu. Saya masak jamu orang buka puasa. Dengan berkat tu, ya Allah tolonglah. Kejutkan anak saya. Gerakkan dia. Bangunkan dia. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, bangun. Gerak. Dan alhamdulillah lah ni bolehlah bekerja sendiri. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita fikir kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sandak dengan apa kita buat? Yang betul-betul ikhlas. Kita nak sandak dengan apa yang betul-betul ikhlas. Lebih baik keadaan yang macam saya lalui ini. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita masih berada di bulan Ramadan. Masih ada di bulan Ramadan. Tak apalah cerita tu tutup sekali. Dia tak kita banyak tak boleh ceramah. Nah gitu. Gitu. Jadi jamu orang berpuasa untuk buka puasa ni satu amalan yang sangat baik. Yang kita masih lagi berada di bulan Ramadan al-Mubarak. Saya nak ulang balik tadi ada yang kata syahr Ramadan. Bulan Ramadan. Namanya Allah sebut nama dia dalam Quran. Syahr Ramadan, terang-terang Allah Ta'ala sebut. Unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkan padanya Quran. Sebulan bulan Ramadan itu jadi mulia kerana Allah turunkan Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Terus bulan. Hari apa yang Allah Ta'ala turun? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kerana bulan itu Allah turunkan Quran, Allah angkat Ramadan menjadi penghulu segala bulan. Kerana malam itu, malam Lailatul Qadar itu, hari yang turun itu, yang diturunkan oleh Allah Ta'ala Quran, Allah angkat Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya Ramadan menjadi mulia sebab Quran. Lailatul Qadar menjadi lebih baik daripada 1000 bulan, begitu mulia, bahkan kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kejar Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar itu mulia? Sebab Quran. Cerita dia tak ada dah jalan lain untuk kita mendapat kemuliaan selain daripada Quran. Kalau kita juga nak mulia seperti mana Ramadan, kalau kita juga nak mulia seperti mana Lailatul Qadar yang Allah muliakan, tak ada cara lain. Mesti kita kena berkawan rapat dengan Al-Quranul Karim. Kita tak boleh jauh dengan Al-Quranul Karim. Apa rancangan-rancangan Yahudi untuk menjauhkan umat manusia daripada Al-Quran ini sebenarnya berjaya. Kitab Quran banyak, tapi orang makin jauh dengan Quran. Kalau kita buka ma'had tahfiz, saya buka, tak saya Jeffrey buka, saya lama zaman dia duduk, tempat dia dulu pun jaga ma'had. Kita boleh tengok budak-budak sekarang dan budak-budak dulu.
Sekarang ni kita nak cari budak-budak yang habis Quran setahun tak ada. Tak ada. Memang tak boleh pi. Dulu setahun habis, setahun 2 bulan habis, setahun 5 bulan habis. 5 tahun tak habis lagi, 6 tahun tak habis lagi. Sebab apa? Dugaan di zaman mereka. Benda-benda yang lalai. Media sosial macam-macam lah, tok-tok, TikTok lah, menentang apa sebab mak nenek mai ni, yang boleh menjauhkan Al-Quran Karim ni banyak. Sila tuan-tuan sekalian, kita jangan ingat kadang saya takut. 5 tahun duduk, jangan kata nak boleh hafal Quran, baca pun tak boleh. Ada, tuan-tuan sekalian, ada. Ini. Kenapa? Usaha untuk menjauhkan Al-Quran yang dirancang rapi oleh orang Yahudi ni berjalan berterusan. Itu. Sebab tu nombor satu sekali, kita jangan ada yang tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran, kita tak boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita nak pergi akhirat esok kalau kita tak boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalam Allah tak boleh baca. Kadang orang putih boleh bercakap, Cina boleh bercakap, Quran tak boleh baca. Sebab tu, kita bila baca Quran, ulama-ulama sebut bila kita dalam khutbah, dalam ucapan ke, kalau sabda Nabi SAW yang bermaksud, tak apa. Tapi kalau firman Allah Ta'ala yang bermaksud, jangan. Kena baca ayat dia. Pak siapa yang kamu dah baca maksud-maksud ni? Kamu nak tunjuk kata kamu tak boleh baca Quran kat orang? Mana boleh orang Islam tak boleh baca Quran? Ni firman Allah yang bermaksud. Firman Allah yang bermaksud. Firman Allah bermaksud. Baca ayat dia. Tak boleh baca maksud. Bahkan ulama sebut amat memalulah. Amat sangat-sangat malulah kata ulama. Jikalau dia itu seorang ustaz, seorang tok guru, bila berceramah daripada awal sampai sudah ceramah dia, sepatah pun tak baca Al-Quran. Lekehlah. Malulah. Sebab tu orang Islam dalam ucapan dia, kena ada sepatah sekurang-kurangnya Al-Quran dia baca. Ni ceramah sejam, 2 jam, sepatah pun tak ada Al-Quran. Sama dengan ucapan-ucapan orang lain. Ada. Mesti kena baca Al-Quran. Semua boleh. Itu. Sebab tu, merasa saya ada orang selalu main melawat. Johor lah, daripada Indonesia lah, daripada mana, rombongan-rombongan. Banyaknya orang-orang ni perempuan, kelas-kelas mengaji dia pun banyak. Orang perempuan ni bermelawat ni, dia kemas. Dia pakai baju seragam lah apa semua. Pakai main meneru. Nah itu. Dia suka melawat, orang perempuan suka berjalan. Nah itu. Orang lelaki ni macam dia. Itu istimewa Allah Ta'ala buat muslimat ni. Orang lelaki kan boleh duduk pondok. Buah daripada muda apa tua. Ada seorang dua gitu semua. Orang perempuan dia boleh duduk. Ada. Dia boleh duduk pondok. Panggil. Itu. Bila duduk tu selalunya dia panggil lah saya bagi nasihat, bagi tazkirah. Saya kata saya nak sebut satu je, nak bagi kerja rumah. Semua ni nak bagi kerja rumah, kita kena balik, kita kena buat. Kita duduk cuba kita ingat. Baiklah lelaki-lelaki, perempuan kita semua yang ada ni. Kita selalu sebut dan selalu takut. Tak mau setengah orang tak mau hantar anak ke mahtafiz ni, takut anak dia hafal Quran lupa berdosa. Lupa berdosa. Itulah menyebabkan bila hafal Quran lupa berdosa. Kerana Quran ni bila lupa berdosa, bahkan dalam kitab-kitab sebut dosa besar bila ingat Quran lupa. Tu yang tak berani hantar ke mahtafiz tu. Baik, cuba kita fikir diri kita, saya, pelajar yang ada depan, yang ada belakang, muslimat, cuba kita fikir. Kita ni terlibat tak dengan orang yang melupakan Quran? Kita terlibat tak dengan orang yang melupakan Quran? Saya rasa kalau kita orang tua-tua ni, kita juga terlibat orang yang melupakan Quran. Itu terlibat. Bukan budak-budak mahtafiz saja. Kita sendiri. Kalau kita renung dulu, kecil-kecil dulu, mak kita pergi hantar mengajak belajar Quran di rumah-rumah tok-tok guru Quran. Kan ramai bakat mengaji, ramai keliling pos semua. Sementara nak sampai giliran kita tu, ustaz suruh menerah dulu. Menerah dulu. Kita pun menerah tu. Mekadam tu ingat semua. Juzuk amma tu ingat semua. Mekadam dulu panggil ingat semua. Akhirnya, amma yatasaalun ada dalam dada kita. Sabihisma rabbikal a'la ada dalam dada kita.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ada dalam dada kita. Abasa wa tawalla ada itu. Wal fajri ada dalam dada. Ada dalam dada kita. Tuan-tuan, Quran duduk dalam dada. Tak ada benda dah lebih mahal daripada tu. Ada. Jadi bila kita lama-lama, kita dah besar, kita dah tua, Quran yang duduk dalam dada kita tu hilang satu-satu. Hilang amma yatasaalu. Hilang iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hilang sabbih isma rabbikal a'la. Hilang abasa wa tawalla. Duk hilang satu-satu. Tuan-tuan, kita bukan hilang duit. Kita hilang Quran. Kita bukan hilang handphone. Ni benda besar yang hilang. Tapi masalahnya kalau hilang duit cari. Hilang handphone cari. Handphone ni tuan-tuan sekalian, dia berjalan sekerak jalan dah. Terlupa handphone dia patah balik. Tak boleh duduk, tak ada handphone ni. Ada, patah balik. Yang hilang dalam dada kita tu Quran. Sebab tu ulama sebut berdosa besar. Dosa besar ni kalau hilang, dia tak usah dapatkan balik. Pasal apa? Pasal dia menganggap benda yang hilang tu murah. Kita ada handphone hak kita beli apa 150 hilang. Lantak pilah harga apa 150. Kita hilang apa dia duit RM1 tak apalah RM1 je. Depa ambil pi lah. Kita hilang kasut selipar Jepun. Alah kasut selipar Jepun tu RM9 je, hilang-hilang pergi beli lain. Pasal apa kita tak berasa apa? Sebab yang hilang tu murah. Sekarang kita hilang Quran dalam dada, kita juga tak berasa apa. Kita sudah menganggap yang hilang itu murah. Yang hilang itu murah. Sedangkan yang hilang itu ialah Al-Quran dalam dada kita. Muka pun tak berubah. Berasa pun tak. Biasa je. Ini kita kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa yang dulu ingat sekarang tak ingat? Sebab tu saya sebut hari ni, kalau ada lah hari ni, saya ingat ramai ada ni. Kita terlibat lupa Quran, sebelum mati ingatkan balik yang tu. Tu kerja kita yang kita kena buat. Apa-apa ayat yang pernah duduk dalam dada kita dulu kalau orang tua ingat, waqi'ah, sekarang dah tak ingat. Sebelum mati yang kena ingat balik. Bukan soal nak berbahang. Hang hilang satu benda yang sangat berharga. Kita tak pernah koma. Jangan koma lah kot no. Ada. Ada orang koma sampai bertahun-tahun. Duduk sengap je. Dia nak buat apa? Kalau dalam Quran tak ada, dalam dada tak ada Quran. Bayangkan kalau orang koma, ada Tok Guru cerita kat saya, dia kata dia koma. Itu cerita dia koma. Lepas tu sepanjang koma tu dia ulang Quran. Dia ulang Quran. Sebab dalam walaupun dia sengat sepi, hati dia hidup. Koma, masa koma itulah dia ulang Quran dalam hati dia. Kita kalau tak ada Quran, kalau takdir begitu, kita nak baca apa? Bagaimana kalau koma tanpa sakaratul maut? Sebab itu tuan-tuan, ingatlah nasihat untuk saya semua, untuk saya dan kita semua, bahawa mulai hari ini benda yang paling mahal dalam dada kita ialah Al-Quran yang kita ingat. Itu benda paling mahal. Sebab tu kalau hilang ayat itu, hilang surah tu, tak kira surah apa, sebelum kita mati, ingatkan balik. Ingatkan balik. Saya ulang sekali lagi, yang kita hilang itu ialah Quran. Quran ini, betapa besarnya Quran ini, sehingga bulan diturunkan padanya Quran menjadi penghulu segala bulan. Hari yang diturunkan Al-Quran itu, yang panggil Lailatul Qadar itu, lebih baik daripada 1000 bulan. Tiba-tiba kita hilang, kita tak berasa apa. Saya rasa ramai orang terlibat benda ni. Duk, ulang. Jangan bagi. Sifat kita ni memang lupa. La yusammal insan illa binisyan. Ulama sebut, bukan manusia kalau tak lupa. Bukan manusia kalau tak lupa. Kita manusia, sifat kita lupa. Ni kalau tuan-tuan dengar ceramah saya ni, lepas ceramah lagi tuan-tuan ingat 100%, satu pun tak lupa. Ni bukan manusia. Ni handphone hak boleh rakam. Dia tak ni menatang ni. Dia ingat betul. Satu benda pun tak lupa.
Dia ingat semua. Buka balik macam mana ustaz sebut macam tu lah. Kalau suruh kita, boleh ingat 2 patah pun tuah. Tu pun culang calik. Itu. Sebab manusia memang sifat kita terlupa. Sebab tu An-Nasi. Qul a'udzu birabbin nasi. An-Nasi, nama aku berlindung dengan Tuhan An-Nasi, Tuhan manusia. Kita ni nama An-Nasi. Nasia makna lupa. Kita ni nasi, lupa. Makan pun nasi. Ada. An-Nas makan nasi, makan nasi. Faham? Lupa makan lupa. Itu cerita. Maknanya memang sifat kita lupa. Jadi bukan Quran saja. Apa benda pun, bila kita tak guna dia, Allah ambil balik. Allah ambil balik. Sebab tu selalu saya pesan bila saya ceramah di pejabat ke apa semua ke. Dekat ni biasa kerja-kerja pejabat, kerja-kerja kerajaan, kerja apa semua. Orang tanya, pencen Ustaz nak buat apa? Pencen nak buat apa? Betul pencen nak duduk saja. Apa pun tak mau buat. Jangan sebut begitu. Salah. Ana 'inda zanni abdi. Aku ikut zon hamba aku. Itu niat kamu. Saya pencen apa pun tak mau buat. Nak duduk saja dengan buat ibadat. Apa kerja pun tak mau, apa benda pun tak mau. Nak duduk saja. Itu yang Allah bagi duduk saja. Masa kerja kecil manis, tak ada darah tinggi, tak ada apa, tak ada. Pencen kena kecil manis. Kena darah tinggi. Silap kena stroke. Pasal apa? Apa makna lagi Allah bagi kamu sihat? Dah kamu tak bekerja apa? Apa makna lagi? Tak ada makna dah kamu sihat. Semua. Kerana kamu tak mau pakai dah. Allah ambil balik. Silap dulu cerdik, bukan main-main cerdik. Bila pencen jadi bodoh. Pasal apa? Dulu mau guna akal, sekarang dah tak mau guna dah. Sebab tu masjid-masjid ni tak maju. Masjid-masjid kita tak maju. Sedangkan semua pakar-pakar tu ada di masjid. Bila pencen pergi masjid, pencen pergi masjid, pencen pergi masjid, pencen pergi masjid. Sepatutnya masjid ni paling maju. Guru besar pencen pergi masjid. Polis pencen duduk masjid. Pegawai pencen duduk masjid. Pegawai bank pencen duduk masjid. DO pencen duduk masjid. Semua duduk masjid belakang. Segala tenaga pakar tu dari masjid. Sepatutnya masjid ni satu institusi yang sangat berjaya. Tapi pasal apa masjid gagal? Pasalnya dia tu bila pencen tak mau buat apa, nak duduk saja. Habis cerita. Duit masjid yang ada 1,000, masjid tak boleh jana berjadi 1,000,000. Tanah wakaf masjid tak boleh jana nak buat rumah sewa, nak buat hotel, nak buat restoran, nak buat, tak pandai dah. Pasal apa? Pasal inilah saya rasa tenaga umat Islam sangat rugi. Kerana pencen tak mau. Kadang orang lantik dah jadi bendahari. Orang lantik jadi Isya. Bendahari usaha masjid ni tak sama masa dia kerja dulu. Dia dulu usaha cukup cerdik, cukup pintar. Bila jadi usaha masjid, jadi bodoh. Minta maaf lah. No. Pasal apa jadi begitu? Sebab dia rasa buat kerja ni macam tak ibadah. Orang tak tahu. Akhirnya dia tak tahu tunggu. Dan dia nak begitu. Usaha masjid bila bertanya, bila meeting tau. Usaha pergi meeting, tak buat pen. Tak buat pen. Usaha tak cantik minit ke? Tak apa, saya ingat. Kalau otak ha. Cerita. Itu. Bendahari dia kerja bank, account. Tapi bila jadi bendahari masjid, tak erti dah. So dia kata, ada bendahari masjid kata kita ni kena bentang account bagi cantik. Tak apalah, yang penting amanah. Buat kot mana pun tak apa. Apa pula? Pasal apa? Sebab kita dah niat begitu. Saya rasa kalau kita boleh ubah minda masyarakat ni, tentu masjid lah tempat yang paling berjaya sekali. Kerana semua pakar ada kat situ. Tapi masalahnya gitu. Sama agak aduk pondok. Main pondok kerja apa tak mau. Mayang balik. Ini satu penyakit. Pondok lain tak. Pondok aku kena. Gitu. Semua tentu hak cerdik. Semua lah ni nak duduk pondok. Ya Allah. Pondok saya tu. Borang menunggu terbaik tu. Semua pakai nak duduk pondok belakang. Ni, main duduk pondok. Sebab tu orang duduk pondok pun kena kerja. Dia lah ni. Dulu hak duduk pondok orang miskin lah. Duduk pondok orang duit banyak. Pakat bomel kereta penuh. Berserabut kat pondok orang kereta. Allah. Semua. Sebab tu saya ada bubuh di tempat saya tu. Tak boleh bawa kenderaan.
Saya kata kalau bunyi bang naik kereta main, bunyi bang naik kereta main, esok Tuhan ambil balik nikmat kaki kamu. Apa makna ada kaki nak berjalan? Dah kamu pun kan nak berjalan dah. Kamu nak berjalan apa? Berjalan kaki. Biar kita berjalan. Sebagai syukur nikmat yang Allah bagi kita guna. Terguna. Itu. Betul. Sepatutnya pondok-pondok kena ubah sistem tu. Mai duk pondok tanpa kerja apa. Cucu, mak ayah dia pula main marah. Anak dia pula main marah kat ustaz. Ustaz, mak saya tak bagi kerja apa. Ustaz suruh kerja. Tapi duk pondok lain. Cerita dia. Kerana kita membazir tenaga. Tuan-tuan, ada ayah saya, Ustaz Jeffrey kenal, umur 86 tahun. Lah duk kerja. Tanam pisang, lebah ni. Setengah-setengah anak tahu dia marah mak dia kerja. Dia marah ayah dia. Saya tak marah. Kerja selagi mana boleh kerja. Kerana Allah buat tubuh kita boleh kerja selama boleh kerja. Kerja. Saya tak marah. Saya suruh dia kerja. Nah semua. Ada satu kisah, memang kisah benar lah. Baru meninggal Ramadan ni baru meninggal tak silap. Dia koma lama. Dia duduk meniaga di Nahdah jual nasi lemak. Dia meniaga itu bukan pasal tak ada duit. Anak-anak duk bagi apa semua. Itu aktiviti dia. Lama-lama anak-anak marah, dia meniaga juga. Anak-anak marah, dia meniaga juga. Ada. Nak marah, apa semua. Akhirnya, bila tutur, dia kadang-kadang, dia anak-anak marah ni takut. Dia berhenti meniaga. Bila berhenti meniaga, dia tak ada aktiviti. Kau duduk. Tidak nak beli barang, tak ada meniaga, tak ada apa semua. Dia menyebabkan duduk saja dia berfikir. Ingat kat laki hak mati lama dah. Dia main lah. Ingat kat kawan-kawan hak mati lama dah. Kau duduk tak torah. Anak-anak pakat pergi kerja habis dah. Kau duduk rumah. Larat nak lap periuk tu 24 jam. Akhirnya dia fikir macam-macam. Tu dia jatuh sakit. Sebab tubuh kita ni Allah Ta'ala suruh bekerja. فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Bila selesai semayang, bertaibaranlah kamu di atas muka bumi. Rebut limpah kurnia Allah Ta'ala. Rebut. Semua sekali. Yang penting amal ibadat kita jaga dengan elok. Kita duduk sini, kita tengok kita jangan ingat bila kita duduk pondok ni kita pahala banyak pada orang. Marah pula. Sebab masa kita habis baca Quran, masa kita berzikir, masa kita main tarawih, masa kita apa semua. Ada orang yang cari kaih pagi, makan pagi. Kaih petang, makan petang. Tengah panas, bulan Ramadan dia kena kerja. Panjak pokok lah, mukui padi lah, tarik lembu lah, apa semualah. Tak kerja, tak makan. Tapi puasa. Letih tak tahu nak habak apa semua. Balik tidur apa semua. Dia pergi semayang tarawih juga. Sama dengan kita. Siapa pahala banyak? Siang tak tidur, letih, bekerja, apa semua. Malam boleh jaga sembahyang tarawih, boleh sembahyang tahajud, boleh apa semua. Tentu pahala dia banyak daripada kita. Ada. Pahala dia banyak kerana dia itu rezeki orang tak sama. Tuan-tuan sekalian, rezeki orang tak sama. Itu cerita dia. Sebab itu mesti sebut kita yang nak sebut tadi Quran tadi. Benar apa pun bila kita tak guna dia kita akan lupa. Quran pasal apa yang daripada dulu ingat juzuk amma sekarang tinggal wadduha. Wadduha ada. Qul a'udzu binnas. Li ila fi Quraisy. Qul ya ayyuhal kafirun. Hak tu ya, hak lain hilang habis. Pasal hak tu yang dok pakai apa? Sembahyang subuh bila pun wadduha alam nashrah. Ingatlah. Sembahyang zuhur bila pun Qul huwallah dengan Qul a'udzu binnas. Ingatlah. Sembahyang asar bila pun wal asri dengan inna a'taina. Ingatlah. Mai maghrib bila pun qul ya dengan Allah. Jadi hak dia ulang hak tu ingat. Yang lain tak pakai, lupa. Bukan pasal Quran, apa benda pun saya kata. Benda kita tak pakai, Allah ambil balik. Sebab kita tak bersyukur. Itu dalam ilmu masakan sudah. Orang perempuan dulu masa duduk rumah pandai buat kek. Lawa-lawa kek. Orang lain suka buat kek. Hari jadi mak bagi kek, hari jadi anak bagi kek. Ulang tahun perkahwinan mak ayah bagi kek. Ayah umur 60-70 tahun bagi kek. Tulis pula di kek tu, semoga panjang umur. Hak tulis semoga panjang umur tu dengan gula. Elok makan tu. Ada semoga panjang umur, semoga sihat alfiat. Kan hak tulis semoga sihat alfiat, sihat wal afiat.
Tulis dengan gula. Orang tua tu makanlah telan siap alfiat tu. Gula. Elok-elok tak ada kecil manis. Boleh kecil manis. Sebab bagi kek. Itu cerita dia. Saya rasa kena ubah. Ya tak? Kena ubah. Kalau ni bagi kek. Orang tua tu tak makan. Dia sumbat terus makan. Elok lah. Tulis pula di kek tu. Tak tulis kan. Tulis dengan gula kan. Semoga sihat walafiat dan panjang umur. Kena tulis ni. Semoga mati cepat. Dan kerak kaki. Ini tulis dengan gula. Suruh makan gula tu. Tu cerita dia. Baik. Tak apalah. Ilmu yang kita bagi tu. Orang panggil. Allah bagi ilmu apa pun. Kalau kita tak manfaatkan dia, Allah ambil balik. Bukan Quran saja. Apa benda pun. Apa benda pun. Macam kata orang dulu pandai buat kek. Pandai buat kek. Bila dia tak buat lama, tak pandai buat dah. Ni duduk pondok lama tak pernah buat dah. Buat kek bukan jadi. Keras macam tayar kata surung. Pasal apa? Pasal lama dia tak main dia. Lama dia tak guna dia. Quran pun, oleh kerana lama kita tak baca dia, yang pernah kita ingat, kita lupa. Yang pernah kita ingat, kita lupa. Itu cerita dia. Sebab tu Mahat Tafiz ni pun tuan-tuan sekalian. Kita tekan suruh hafal tak mana pun. Tapi kalau kita tak boleh disiplinkan dia suruh baca selalu, dia akan lupa. Dia akan lupa. Kecuali kalau dia disiplin baca tiap-tiap hari memang 2 juzuk. Kalau hak tak ingat pun nanti dia akan ingat. Cerita dia. Betul tuan-tuan sekalian. Macam saya sebut tadi. Jangan bagi ada Al-Quran yang pernah kita ingat, sekarang kita lupa. Sepatutnya yang ingat kita kekalkan ingat, kita tambah lagi benda baru. Ayat-ayat yang baru. Bagaimana sebab tu orang dulu dia banyak bangun tahajud malam. Kenapa? Dia bangun tahajud, dia ulang surah-surah hak mana dia pernah ingat. Jangan kita bangun tahajud baca kuliah Allah juga. Kita bangun tahajud baca wadduha ngalam nasrah juga. Hak tak ingat terus tak ingat. Sebab tu di samping kita bangun tahajud, kita kena ingat kita nak mengulang Al-Quran yang pernah duduk dalam dada kita. Itu nombor 1 sekali tuan-tuan sekalian. Ada ke tidak kita terlibat di kalangan orang yang lupa Quran? Duduk saja kita kena tanya. Bukan budak Mahat Tafiz saja. Kita, orang tua apa semua. Itu. Jadi kerja tu pun banyak kita nak kena buat sebelum kita mati. Kalau dulu hilang apa dia Iqra, ulang balik Iqra bagi ingat. Kalau dulu hilang apa dia amma yatasaalun, ulang balik amma yatasaalun bagi ingat. Ulang bagi ingat balik. Insya-Allah bila kita guna dia dalam sembahyang setiap kali, dia takkan lupa. Betul. Yang keduanya tuan-tuan, kita dengan Quran. Nabi sebut orang dengan Quran ni 2 jenis. Satu orang dimudahkan, satu orang dipayahkan. Berkacau. Setengah orang tahu, dia tengok Quran, dia baca Allah sebutan-sebutan dia tu elok kalah orang Arab. Ada? Masuk surat dia sebut dengan surat dengan dengung, elok mudah. Orang ni bila dia baca Quran, malaikat di langit cukup suka dan cukup baca sama dengan dia, mendoakan untuk dia. Sebab apa? Dia baca Quran dengan suara yang sedap, dengan mudah sebut. Yang kedua kata Nabi, orang yang disusahkan baca Quran. Dia susah dengan Quran. Orang ni kata Nabi dia dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala baca. Yang kedua, pahala susah. Saya rasa saya pun bukan orang yang pertama, saya orang kedua. Hari-hari baca, hari-hari baca apa semua. Tak mudah. Tak mudah. Ada orang tu, bukan kata dia tak baca Quran. Hari-hari baca. Tapi, tersilap kali sikit kali yang jadi kali. Yang boleh, apa semua. Kita nak kena pelihara dia, kita nak kena jaga dia apa semua. Ini. 2 jenis tu je kita. Sama ada kita orang dimudahkan ataupun kita orang dipayahkan, dua-dua ni ada kelebihan masing-masing yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Inilah tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, yang terakhir, tuan-tuan sekalian, sebelum kita mati, jangan ada ayat Quran yang tak pernah kita dengar Allah nak abad apa. Jangan ada. Dengar guru tafsir khatam. Orang duk kalut khatam baca Quran. Kita khatam tafsir Quran. Saya mengajar di Nahdah 22 tahun. 20 tahun baru khatam satu Quran, baca seminggu sekali. Terus jadi memang saya tanya Tok Guru, baca tafsir di Rusila lama mana baru nak habis? Dia kata 20 tahun lebih baru habis. Dia kata lah ni ngajar 40 tahun baru 2 kali khatam.
Kita kalau kita tak start mengaji hak kuliah duha ini sekarang, agak-agak bila kita nak khatam? Pondok ni dia buka dua, satu masuk mengaji pondok, satu lagi dia buka kuliah duha. Dia tak boleh mengaji masjid surau ni. Kena masuk pondok. Sama ada kita bulan pi atau kita duduk dalam pondok. Bulan pun tak apa. Kerana masjid ni bila nak habis? Tukar jawatankuasa, tukar ustaz. Gini-gini. Tapi kalau di pondok tu tok guru duduk situ. Dia baca. Kita dah khatam. Ni jangan kata surah panjang-panjang. Alam nashrah laka sadrak, tak tahu Tuhan nak habaq apa kat kita. Li ila fi Quraisyin, tak tahu Tuhan nak habaq apa kat kita. Banyak benda kita tak tahu. Sedangkan surah-surah yang panjang semua Tuhan habaq pada kita. Itu syifaa'ul linnas. Quran ni ubat bagi manusia. Yang dia sebut ubat-ubat ni, Quran ni dia berubat benda yang tak ada ubat. Tak tenang, maka mana ada ubat. Tak kuat, mana ada ubat. Apa dia lagi? Tak istiqamah, mana ada ubat. Bukan kata syifa' Quran ni ubat cimane, ambil ubat cimane lah maka. Nampak semua. Ubat-ubat yang tak boleh berubat dengan ubat ni, Quran boleh berubat. Tu panggil syifa'ul linnas. Lebih bagi ubat-ubat hati. Ubat-ubat hati. Tak khusyuk. Nak ubat dengan apa? Nak bagi khusyuk. Nak ubat apa bagi khusyuk? Tak tenang. Nak ubat apa bagi tenang? Orang panggil. Tak yakin. Nak ubat apa bagi yakin? Tak sabar. Nak ubat apa nak bagi kita sabar? Tak istiqamah. Nak makan ubat apa bagi istiqamah? Tak ada. Syifa' dia ialah Al-Quran. Cimaneh maka ubat cimaneh. Darah tinggi maka ubat darah tinggi. Tak apa yang ni ubat darah tinggi, ada yang Quran. Ada ubat, makanlah ubat hospital tu. Tapi Quran dia berubat. Ni. Lagi mana kita tak baca Quran, tak mengaji Quran, tak kaji Quran, penyakit-penyakit tu dah ada. Tak istiqamah, tak sabar, tak tenang, tak khusyuk, tak apa lagi ni. Orang panggil. Tak berani. Semua ni. Orang panggil. Inilah ubat-ubat yang perlu diberubat dengan Al-Quran Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita semua. Jadi saya minta ampun banyak-banyaklah. Kalau dalam ucapan saya tadi terkasar bahasa. Dia bila bercakap masa kelang kabut ni jadi kata je. Kerja masa. Itu. Jadi mudah-mudahan Allah Taala berkati kita semua. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima semua amal ibadat kita sepanjang Ramadan Al-Mubarak. Jadi sekadar itu dulu. Sesamalah tuan-tuan sekalian, saya doa kepada tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan doa kepada saya di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.